Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108 yang bermaksud, kerana sesungguhnya masjid itu yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula, yakni wujudnya, sudah sepatutnya engkau solat padanya. Institusi masjid adalah syiar Islam yang amat mulia. Masjid yang diurus dan diimarah dengan betul sesuai dengan kehendak syarak, manfaatnya akan turut dinikmati oleh penduduk yang berada di sekitar masjid tersebut. Ini kerana asas masjid adalah takwa yang merupakan nilai sejagat yang mesti dimiliki oleh umat Islam. Berdasarkan potensi, peranan dan fungsi yang dimiliki oleh masjid sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka masyarakat Islam yang menjadi penduduk majoriti kawasan Bandar Baru Uda ini telah mengambil inisiatif menubuhkan jawatan kuasa pembinaan pada bulan Mac 1990 bertujuan untuk mendirikan sebuah masjid di kawasan ini. Untuk sementara waktu, masyarakat Islam menjadikan Surau Al-Falah sebagai tempat untuk menjalankan aktiviti kerohanian, pengimarahan dan kemasyarakatan. Di peringkat permulaan, jawatan kuasa pembinaan telah mengambil pendekatan mengutip derma dari rumah ke rumah. Usaha ini telah berjaya mengumpulkan dana sebanyak 1.5 juta ringgit Malaysia. Jawatan kuasa ini juga mengusahakan inisiatif sumbangan daripada syarikat swasta seperti pihak UDA menyumbangkan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia dalam pembiayaan kos pembangunan masjid serta peruntukan kerajaan yang akhirnya berjaya mengumpulkan dana untuk membina masjid sebanyak 4.2 juta ringgit Malaysia. Pada bulan Julai 1994, bermulalah kerja-kerja pembinaan masjid di atas sebidang tanah yang terletak bersebelahan sekolah agama. Masjid ini siap dibina pada 31 Disember 1996, maka pada hari Jumaat 3 Januari 1997, masjid yang dikenali dengan nama Masjid Jami' Bandar Baru Uda ini telah pertama kali digunakan. Masjid ini memiliki keluasan 18,640 kaki persegi yang boleh memuatkan 5,400 jemaah. Kini masjid ini menaungi sebanyak 8 buah surau. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya senya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, yakni dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Atas dasar ini, jawatan kuasa masjid telah dibentuk selaras dengan kehendak Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor yang bertujuan untuk merancangkan aktiviti dan program pengimarahan masjid agar ia sentiasa hidup subur dan mekar berkembang dalam komuniti masyarakat Islam di Bandar Baru Uda ini. Berbekalkan misi menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ke arah takwa, jawatan kuasa masjid telah menggariskan beberapa objektif agar masjid ini sentiasa bergerak berdasarkan hala tuju yang betul. Masjid menjadi institusi rujukan dalam kehidupan seharian. Rasa cinta kepada masjid, masjid mampu menjana dana, mengembang budaya ilmu dan kefahaman Islam, melahirkan masyarakat penyayang dan kekal dengan Islam, dan masjid menjadi pusat perpaduan ummah dan pembangunan masyarakat. Jawatan kuasa masjid ini diketuai oleh pengerusi yang pada masa kini disandang oleh Ustaz Haji Sulaiman bin Sujak. Beliau dibantu oleh timbalan pengerusi, setiausaha, penolong setiausaha dan bendahari. Selain itu, bagi memastikan urus takbir masjid ini bergerak dengan teratur, kemas dan tidak bertindan tugas antara satu sama lain, maka jawatan kuasa masjid telah menyusun sistem pentadbiran dan pengurusan yang sistematik. Untuk tujuan ini, jawatan kuasa masjid telah menggaji seramai 25 orang kaki tangan yang berkhidmat secara tetap dengan masjid, merangkumi pentadbiran dan pengurusan masjid, yayasan dan pusat dialisis dan kesihatan yang melibatkan kos bulanan sebanyak RM41,800 Malaysia sebulan. Berikut adalah antara aktiviti dan program pengimarahan masjid yang dilaksanakan oleh jawatan kuasa Masjid Jami' Bandar Baru Uda. Menubuhkan Yayasan Masjid Jami' Bandar Baru Uda
didaftarkan di bawah Akta Syarikat pada 4 Mei 1998. 3 asas penting yayasan ini diwujudkan, iaitu penglibatan kumpulan kepimpinan dan pengurusan yang sentiasa konsisten dan bersemangat untuk memberikan sumbangan secara sukarela dan berterusan, pengumpulan aset yang menghasilkan pendapatan tetap dan stabil, pengagihan dan pembahagian segala faedah dan keuntungan yang terkumpul sepenuhnya ke arah pembangunan institusi ini. Bagi memastikan yayasan ini diurus dan diselenggarakan dengan baik, maka diwujudkan lembaga amanah yang dianggotai oleh ahli karya Bandar Baru UDA, bersikap proaktif dalam menyediakan pelbagai bentuk majlis ilmu seperti kuliah maghrib dan subuh, kelas mengaji mukadam dan Al-Quran, kelas tahfiz Al-Quran, kelas seni had, kelas bahasa Arab, kelas tafakur wanita, ceramah hari-hari kebesaran, membudayakan Al-Quran, membudayakan Al-Sunnah, program tadarus dan khatam Al-Quran dan sebagainya. Menubuhkan Pusat Dialisis dan Kesihatan Masjid Bandar Baru UDA pada 18 Mei 2004 yang merupakan pusat kesihatan amal NGO Islam yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pusat Dialisis dan Kesihatan ini menampung seramai 64 orang penerima rawatan yang terdiri daripada 27 orang lelaki dan 37 orang perempuan dengan waktu operasi dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Kerjasama dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru untuk mengadakan Bazar Ramadan sepanjang hari di bulan Ramadan. Mewujudkan Pusat Pengembangan Seni Had dan Tulisan Jawi. Pada Februari 2006, hasil kerjasama pintar dengan Yayasan Warisan Johor dan Persatuan Seni Had Kebangsaan Cawangan Johor bertujuan mematabatkan tulisan Jawi dan seni had. Pusat ini menawarkan hikmat dan bimbingan untuk mengajar tulisan-tulisan had dan Jawi kepada sesiapa yang berminat untuk menceburi bidang ini. Mengagihkan dana masjid dengan sistematik dan berkesan melalui dana kami, iaitu dana kebajikan masyarakat Islam. Dana ini diagihkan untuk kebajikan pembangunan dan pengurusan masjid atau surau, memberi bantuan dan anugerah pelajaran kepada anak-anak karya, sumbangan kepada anak-anak yatim dan juga maslahat am seperti musafir, pesakit dan sebagainya. Sejumlah RM172,800 Malaysia telah diperuntukkan untuk dana kami sehingga akhir tahun 2009. Mewujudkan program Kita Semula dengan hasilnya diserahkan kepada masjid. Mewujudkan Kelab Warga Emas pada September 2006 dengan hasrat untuk menarik seramai mungkin ahli karya warga emas di Bandar Baru UDA supaya dapat menjalankan aktiviti-aktiviti dan program-program yang boleh memberi manfaat kepada mereka. Hasil kerjasama dengan Pusat Dialisis dan Kesihatan masjid ini menubuhkan Kelab Sukarelawan Masjid pada Februari 2007 yang terdiri daripada pelbagai bentuk pasukan seperti Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya. Kelab ini diwujudkan dengan matlamat untuk menarik seramai mungkin ahli karya untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan yang dilaksanakan oleh masjid. Bermula pada April 2007, masjid ini telah berjaya menerbitkan Buletin Masjid Bandar Baru UDA yang memiliki sidang redaksinya sendiri. Buletin ini diterbitkan untuk menyebarkan maklumat, rancangan dan aktiviti masjid kepada ahli karya selain berfungsi sebagai media dakwah kepada masyarakat. Selain penerbitan buletin ini, masjid ini juga menerbitkan kalender dan takwim tahunan, kad hari raya dan sebagainya yang kesemua hasilnya dikembalikan kepada masjid. Pada Mei 2007, masjid ini telah berjaya mendirikan menara yang berupaya meluaskan lagi seruan azan kepada ahli karya Bandar Baru UDA. Menara ini dibina dengan kos RM450,000 Malaysia, hasil sumbangan derma masyarakat ramai dan juga orang perseorangan. Memiliki aset tetap yang membuahkan hasil untuk disumbangkan kembali kepada masjid seperti 2 buah rumah kedai 2 tingkat, 2 unit apartmen, sebuah rumah pangsa sederhana, sebuah pusat dialisis dan kesihatan, sebuah van pembelian saham-saham syarikat persendirian, sebuah dewan masyarakat dan sebidang tanah kosong di kawasan Bandar Baru UDA ini.
Kesemua aset-aset ini diuruskan oleh pihak jawatankuasa takbir masjid, lembaga pemegang amanah yayasan dan lembaga pengarah pusat dialisis. Menyediakan khidmat catering melalui MJBBU Catering yang terlibat dalam menyediakan jamuan dan kemudahan peralatan kerusi meja bagi menjayakan majlis perkahwinan untuk masyarakat setempat. Aktiviti mengadakan pelbagai bentuk program belia dan remaja seperti kem motivasi, kursus perkahwinan, ceramah kerjaya, menganjurkan pelbagai kejohanan sukan, aktiviti rehla remaja dan sebagainya. Memberi bantuan pelajaran dan pengajian agama kepada anak karya yang memerlukan ke institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara, seperti membiayai kos pengajian seorang saudara kita di Universiti Islam Madinah, 2 imam Masjid Jamek Bandar Baru Uda di UKM dan Kolej Universiti Insania Kedah. Selain itu, masjid juga menyediakan anugerah kecermelangan pelajaran kepada pelajar-pelajar sekolah menengah, rendah dan agama di Bandar Baru Uda, mewujudkan program tuition masjid bagi pelajar-pelajar yang memerlukan dan calon-calon bagi peperiksaan SPM, dewan yang lengkap dan kemudahan peralatan mengajar dan tenaga pengajar disediakan dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak masjid. Untuk menggiatkan aktiviti ekonomi masjid, selain memajukan aset-aset tetap yang dimiliki oleh masjid, maka pada 19 Mei 2009, pihak pengurusan masjid ini telah menaja untuk menubuhkan koperasi MJBBU Johor Bahru Berhad yang turut dianggotai oleh ahli-ahli karya Masjid Jamek Bandar Baru Uda. Koperasi masjid ini ditubuhkan bertujuan untuk memacu pembangunan ekonomi ummah melalui institusi masjid, mengadakan sinergi pintar dengan Bank Islam Malaysia Berhad dalam membangunkan kios karya yang menyediakan kemudahan EBC, iaitu Pusat Perbankan Elektronik di kawasan masjid. Selain itu, kios ini turut menawarkan khidmat simpanan barang, ruang jualan buku-buku, kitab agama dan peralatan ibadah, khidmat air zam-zam dan kurba dan lain-lain keperluan ahli karya yang amat berfaedah. Masjid juga telah memperkukuhkan komitmen sebagai pusat khidmat komuniti dengan mengambil alih pemilikan pengurusan Dewan Jubli Perak daripada pihak UDA pada tahun 2008. Sebaik usaha pengambil alihan itu, Dewan tersebut dinaik taraf dengan pemasangan sistem hawa dingin dan kemudahan-kemudahan lain. Kerja-kerja naik taraf ini selesai pada akhir tahun 2009. Dengan ini, kegiatan masyarakat kini dapat dilaksanakan dengan lebih selesa dan sempurna. Memajukan tanah lapang seluas 28,677 kaki persegi sebagai pusat aneka buah-buahan. Ianya dibangunkan dan diuruskan oleh pihak koperasi MJBBU dengan kerjasama pihak Fama sebagai tempat jual beli dan tanaman yang ada kaitan dengan aneka buah-buahan dan nursery, iaitu tapak semayan. Selain mewujudkan perhubungan yang erat dengan kesemua 8 buah surau, karya dan sekolah di persekitaran Bandar Baru Uda ini, surau-surau berkenaan adalah penerima tetap sumbangan tunai dari Masjid Jamek Bandar Baru Uda, menyediakan Imam Masjid Jamek Bandar Baru Uda sebagai tenaga pengajar bagi kuliah agama di surau-surau yang memerlukan, menyedia dan menghantar bubur lambuk ke surau-surau di Bandar Baru Uda untuk edaran ahli karya sepanjang bulan Ramadan. Aktiviti mengadakan lawatan kerja ke pelbagai tempat dan negeri dengan tujuan mencari idea dan pendekatan terkini tentang apakah lagi aktiviti-aktiviti lain yang sesuai untuk dilaksanakan di masjid ini yang berupaya memberikan manfaat kepada karya. Apapun untuk memastikan Masjid Jamek Bandar Baru Uda ini sentiasa terhadapan dalam hal pengimarahan masjid, maka jawatankuasanya sering memikirkan apakah perkara-perkara yang boleh dilaksanakan untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Antara perkara yang berada di dalam perancangan akan datang, mewujudkan kedai karya yang berkonsepkan halal mat dengan menawarkan khidmat jualan barang-barang runcit dan keperluan harian melalui koperasi MJBBU. Memodernkan lagi program Kita Semula dengan mewujudkan tapak Kita Semula yang lebih luas. Merancang untuk menjalankan kerja-kerja naik taraf, ruang wuduk dan dapur masjid agar kelihatan lebih menarik. Dan banyak lagi program-program dan rancangan-rancangan yang difikirkan mampu memberi manfaat kepada ahli karya Masjid Bandar Baru Uda ini. Dalam hal pengimarahan masjid ini, jawatankuasa masjid sentiasa mengambil pendekatan berdikari dalam merencanakan semua aktivitinya. Ini berdasarkan pendapat bahawa masjid seharusnya bergerak dan berfungsi untuk menjana dan membangunkan komuniti masyarakat Islam, bukannya menjadi beban untuk ditanggung oleh umat Islam.
Dengan menjadikan model Masjid Al-Azhar yang dibina oleh Kerajaan Fatimiyah 100 tahun dahulu yang sekarang ini berkembang menjadi Universiti Al-Azhar, maka dapat diambil pengajaran bahawa masjid memiliki potensi yang sangat tinggi jika diurus dan ditadbir dengan ikhlas, sempurna dan baik. Mudah-mudahan usaha yang dilakukan ini mendapat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala.